tentang harta, dari mana dia dapatkan. Ini kita takut ni. Harta ada dua soalan. Dari mana dia dapatkan dan ke mana dia belajarkan. Ini kita takut ni. Jadi Tuhan dah tahu. Tuhan dah tahu, berhubung dah satu ayat dia kata kamu ni akan makan harta anak Adam, harta pusaka secara rakus. Maka sebab itulah Allah telah turunkan ayat-ayat Al-Quran untuk mengatur manusia ni bagaimana nak mengurus harta pusaka. Mengurus harta pusaka. Jadi kita tengoklah. Jadi itu sebagai permulaannya. Permulaannya dan permulaan ceramah malam ni lah. Jadi boleh rujuk kepada buku ni, buku Ustaz Husairi. Kalau yang tak cukup lagi boleh dapat harga infak RM10. Kalau yang tak ada lagi yang tak tu boleh jumpa Cik Rahman atau ADK Masjid mana. Okey, faraid dalam bahasa Arab saya dah beritahu yang minggu lepas dah faraid ni berkenaan dengan faraid tu. Okey. Surat 6 lah. Kewajipan mempelajari dan melaksanakan ilmu faraid. Hukum belajar ilmu faraid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Hukum melaksanakan fardu ain. Tak boleh nak ambil sebagai orang Islam, tak boleh nak ambil benda lain. Macam-macam lah sekarang ni benda lain. Macam-macam. Tak payahlah faraid. Dalam Facebook saya tu macam-macam lah. Bukan Facebook lain, Facebook lain lah. Bukan WhatsApp kat saya tanya macam mana betul betul kata salah. Boleh tak nak sama rata? Tak payah faraid. Tak boleh. Kena faraid dulu. Kena faraid dulu. Boleh tak mak pesan kena bagi sama rata? Ni kalau aku mati ni, harta ni bagi sama rata. Mak ayah pesan. Boleh tak? Waktu hidup anak dia takut kan jadi anak dia takut pula. Ya lama. Apabila ayah meninggal kena tanya sekali lagi. Yang selepas meninggal tu kalau adik-beradik semua waris kata setuju sang bagi sama rata, setelah taruh hak dan jumlah masing-masing barulah boleh. Begitulah. Jadi banyak dalam Felda ni banyak masalah. Jadi dalam buku ni banyak ada belakang tu soal jawab Felda. Dalam belakang tadi Ustaz Husairi letak soal jawab Felda dapat urusan tu. Faraid ni sama je, Felda, dua Felda sama je. Yang bezanya pengurusan. Tanah dalam Felda terikat dengan GSA, Akta GSA 1960. Tanah dekat luar dia tak terikat dengan GSA, tapi banyak juga terikat dengan peraturan lain. Seperti tanah yang terikat dengan hak mungkin, hak bandar, hak kampung. Jadi kalau orang kadang-kadang dia tak faham kenapa ni geran boleh sepadan boleh berubah. Jadi Jupen tak diukur lagi tanya dia dah buat rumah batu yang belakang Jupen ni buat letak batu dah masuk tanah orang dah. Jupen tu kadang-kadang lama nak mengukur tu Jupen. Dia tanah satu Malaysia nak mengukur dia. Jadi yang ketiga, sebarang kaedah pembagian yang lain mestilah tertakluk kepada konsep taharus. Taharus itu maksudnya taharus ni jalan keluar lah kalau dalam bahasa Arab ni. Taharus itu adalah keluar. Konsep taharus yang ada di dalam ilmu faraid. Tak boleh keluar daripada konsep itu. Maknanya apabila kita dah bersetuju antara wali-wali itu boleh bertaharus sama ada nak tukar dengan bayaran, nak tukar dengan bagi saja, ataupun nak tukar dengan ataupun dia tak nak langsung. Selepas dia tahu abang tak nak lah harga ayam ni, ambil ke mak lah tu lah. Mak hidup lagi, jadi mak makan lah dulu. Mak bukan
jadi hak mak dah. Tolak kat mak je. Tak mak pula tak boleh kalau yang jadi masalah pada ni. Bila suami meninggal, mak tak nak bagi harta suami. Dia pesan ke anak-anak, tunggu aku mati dulu baru buat faraid. Aku nak makan dulu. Sebenarnya tak boleh. Dia makan hak. Kira dia makan hak. Memanglah kalau kita fikir waktu harta mak dia, tapi hak tu tak boleh. Kena bagi juga macam-macam mana. Yang dikhawatirinya juga pula, takutnya ada anak belum balik. Anak yang belum balik dikira sebagai anak yatim. Anak dia, tapi anak yatim. Anak yatim daripada bekas suami dia tu lah. Jadi dengan tak langsung mak dia tu makan harta anak yatim. Ni bahaya. Makan harta anak yatim dalam surah An-Nisa sebelum lagi ayat pewarisan, ayat 10 dia. Ayat 10 tu Allah dah tekan dah. Makan harta anak yatim tu seperti makan bara api. Jadi kita sekarang tak sedar. Secara tak sedarnya mak sendiri makan harta anak yatim. Anak yatim siapa dia? Anak sendiri pula tu. Ya Allah. Jadi bukan tak faham lah. Sebab itulah kena mempercepatkan. Okey. Takharrus bermaksud menarik diri menerima hak faraid. Tadilah nak tukar, nak ganti, nak menarik diri, nak nak bayar. Abang ni jutawan, tak apalah, abang bayar semualah. Bayar banyak lah. Macam itulah. Tapi takharrus itu ada dua syarat. Pertama, tahu dan kadar faraid, tahu hak dan kadar faraid masing-masing. Maksudnya setiap orang yang terima faraid tu dia tahu kadar dia. Kadar yang dia terima tu bukan tahu 1/8, 1/2, 1/4, 1/3, 2/3 tu. Dia tahu sen dia. Dia dah tahu 1/8 sebagai isteri nak takharrus ni. Isteri nak takharrus, tak nak isteri orang kaya contohnya. Tak nak. Jadi dia nak takharrus, dia tahu dapat 1/8 tu berapa ribu? 50,000 1/8. 50,000 RM40, 20 sen. Tahu jumlah tu, barulah boleh takharrus. Sebab apa? Dia penyerahan hak ni, kalau kita tak tahu, macam tadi yang telefon saya tadi, dia serahkan hak. Dia kata dia tak kira lagi. Dia kata abang saya kau, dia kata tak boleh. Sebab saya tak nak terima pun. 1 sen pun terima. Banyak tak terima saya banyak. Banyak. Ada rumah sewa, ada rumah kedai, ada lepas tu ada hutang, ada hutang dalam 80,000 hutang. Kira-kira tu ada lagi lah. Lepas tu saya kata tak boleh. Dia seolah-olahnya dia buat akad tu, dia buat percakapan dia tu tak jelas. Hak dia tu berapa? Kemungkinan dia cakap kita boleh tak hutang, tak ada pun. Jadi batal lah. Dia tak faham. Situ tak faham. Dia kata ginilah baik. Akad ni kena ada benda. Kita benda akad tu seolahnya kita akad nikah, pengantin tak ada. Sah kata. Baru dia faham. Macam tu. Akad nikah pengantin macam tu lah. Akta pusaka tak ada lagi. Dia nak buat akad macam tu, mana boleh. Dia tu baru dia faham. Tak ada macam tu lah. Boleh faham lagi. Okey. Yang keduanya, waris nak melepaskan hak tu mesti balik. Mesti balik. Mesti balik. Kalau ada seorang yang tak balik, tak boleh melepaskan hak. Kata nak sama rata, nak bagi sama rata. Adik-adik ni semua dah setuju dah sama rata. Tinggal seorang je, adik lelaki.
Adik lelaki tak balik, umur baru 10 tahun, tak balik. Yang lain boleh bagi sama rata. Kena bagi dulu hak dia tu, hak faraid untuk dia. Kalau ada 6 beradik, 5 beradik ni yang nak bagi sama rata tu, kira dulu hak faraid untuk adik tu. Dapat lebih lah sikit dia ni. Lepas tu yang lain selebihnya tu baru boleh sama rata. Macam tu. Tapi sekiranya yang tak cukup tu, dia pelik sikit sini. Sekiranya yang tak balik tadi tu perempuan, tak ada masalah. Perempuan yang tak nak sama rata, kan nak sama rata lah ni. Perempuan, dia perempuan ni apabila sama rata, harta dia akan bertambah. Sebab lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Lizzakari hazil unsayani. Lizzakari hazil unsayani. Bagi lelaki 2, perempuan 1 bahagian dia. Contohnya gini lah. Ada 5 orang adik-beradik, 2 orang perempuan, 3 orang ni lelaki. 3 orang lelaki, 2 orang perempuan, 3 orang lelaki. Kalau yang perempuan ni kata adik-adik lelaki ni nak sama rata ni, yang perempuan ni tak nak, tak setuju, tak nak sama rata, tak ada masalah, boleh bagi sama rata. Sebab kenapa? Apabila bagi sama rata, harta dia akan bertambah. Tapi kalau lelaki kata tak setuju, sama rata tak kena ikut. Kena ikut. Sebab harta dia akan berkurang. Walaupun kalau 4 orang perempuan, 1 orang lelaki, kena ikut lelaki. Begitu juga yang dengan balik tadi. Yang balik kata nak takharus tadi, adik ni kebetulan adik perempuan, nak sama rata, umur baru 3 tahun. Nak tunggu balik lama lagi, 10 tahun lagi tu, tak ada masalah kalau perempuan. Sebab adik ni kalau sama rata perempuan, 5 orang tadi ada perempuan ni tak perlu tanya dia. Sebab apa? Sebab harta dia akan bertambah kalau sama rata. Kalau berkurang tak boleh lah. Kalau berkurang, atau contohnya tasawuf nak bagi kat mak semua dulu, tak boleh. Tasawuf sama rata lah. Kalau tasawuf nak bagi dekat mak, kena tunggu juga lah yang adik perempuan ni jadi balik dulu. Sebab berkurang harta. Kalau berapa tak ada masalah. Tu dia sikit lah. Dia salah boleh kot. Okey, kepentingan belajar ilmu faraid. Tengoklah muka surat berapa ni, 7. Saya tak lupa lah ni, buku faraid ni panjang pula. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api neraka. Ini ayat 10 tadi lah. Ini saya rasa ni nombor 3 tu pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya ia adalah separuh daripada ilmu. Ia akan dilupakan dan ia adalah ilmu pertama dicabut dari umatku. Jadi ilmu faraid ni ilmu yang akan dicabut. Sekarang ni pun kadang-kadang bagi saya lah, ilmu faraid ni kita boleh berkembang ilmu ni dari segi kita, tapi kekangan kita kadang-kadang kita nak jalankan hukum, tapi di segi undang-undangnya tak boleh. Contohnya macam itulah akta GSA itu. Kita hukum kalau ada 10 orang anak, mestilah 10 orang dapat tanah yang 10 hektar tanah Felda tu, itu hukum. Tapi undang-undang 2 orang je.
Itu jadi masalah gitulah. Tapi kita nak meraihkan macam mana cara biar 10 orang tu boleh terima semua. Jadi kita cuba memberi kefahaman kepada generasi ketiga lah. Kedua ni boleh lagi. Generasi ketiga, untuk generasi Felda yang ketiga ni, untuk kita buat tolak hak. Tak payah lagi nak tunggu setahun, sebulan dapat kadang-kadang RM10 atau RM20. Kalau tolak baju, tolak apa. Generasi ketiga tu dah 50 orang dah. Generasi ketiga tu 50 orang. Generasi keempat tak tahu lah berapa puluh orang kan satu keluarga tu. Jadi apabila dah tolak-tolak tu dapatlah RM2.5 seorang. Tak padan RM2.5 nak tunggu hasil moyang, bukan tuk moyang dia tu. Lagi tu ada tanah Felda. Jadi kita kami di Doa Faraid Malaysia ni cuba memberi kefahaman bahawa di dalam faraid ini bukan saja menerima hak, tapi memberi hak. Dengan kita memberi hak kita tolaklah hak kita terbagi kat sepupu sepapak kita tu dengan harga RM2.5 sebulan tu lebih besar keakraban dia tu, kekeluargaan dia tu dengan sepupu akan lagi rapat. Jadi sebab itulah kita dalam faraid itu ada terima dan ada kena berkorban. Ada kadang-kadang tu bukan dalam Felda saja, dekat luar pun sama juga. Ada satu kes yang terbaru. Kalau moyang dia ke tahun di Terengganu. Internet tak ada nombor kosan. Di Terengganu tahun 1920-an lagi tanahnya. Jadi apabila dah 4 generasi pertama dah tak ada semua dah. Tuan tanah tu pun dah tak ada dah. Generasi kedua hidup lagi. Ada seorang hidup. Umur dekat 100 tahun. Generasi kedua, generasi keempat. Apabila generasi keempat nak bagi tanah tu dapat lebih kurang dalam 2,5 kaki seorang. Luar benda 2,5 kaki seorang tanah tu. Begitulah juga dengan Felda. Jadi dalam faraid ini bukan saja terima, tolak untuk menjaga silaturahim sesama keluarga kita. Tolak tu lagi banyak hikmahnya. Okey. Yang seterusnya, pelajarilah ilmu faraid dan adalah kepada orang lain sesungguhnya aku akan diwafatkan dan ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah-fitnah. Apabila dua orang berselisih mengenai harta pusaka, mereka tidak temui orang yang dapat menyelesaikannya. Inilah masalahnya kan, tak akan temu mungkin kita susah. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni saya rasa lah banyaklah juga lah orang yang boleh mengetengahkan ilmu faraid, dan Majlis Agama Islam sendiri pun dah ada orang dia kan? Macam Ustaz Adi dekat Majlis Agama Wajah Wakaf, walaupun dia tadi pun dia kata Ustaz nak buat program pun dia hantar orang kosong lah silah. Tolonglah dia kata macam nak bagi sponsor lah tu, insyaAllah lah tu. Tengoklah saya buat. Okey, tengok yang ketiga, muka surat ke-8 ya. Kategori harta pusaka. Harta pusaka dalam perundangan dikenali sebagai harta alih, harta ta'alih, dan harta alih. Harta tidak alih, harta ta'alih, tanah dan rumah. Tanah dan rumah itu harta ta'alih. Selain pada itu harta alih. Tanah dan rumah bawah 2 juta boleh diselesaikan di pusaka kecil. Saya tahu di Jelbu ni, dia datang seminggu sekali dia di Jelbu ni, dia dapat tanah kan. Dia dekat Ilang ke sini ni.
boleh diselesaikan di pusaka kecil 2 juta. Dan selain daripada itu, harga alih hendaklah diselesaikan kalau tak ada penamaan, diselesaikan di ARB, Amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad, contohnya duit dalam bank, saham KBF, kalau tak ubah nama, tak ada penama. Orang dulu dia beli saham KBF, tak isi borang penama. Apabila meninggal, Perda tak boleh nak bagi dah, nak tukar nama, nak keluar duit pun tak boleh. Terpaksalah dia berurusan dengan Amanah Raya Berhad. Bila jadi KPF akan keluarkan duit masuk Amanah Raya Berhad, barulah bagi ke waris-waris. Jadi susahlah sekarang ni. Dah ada penama senang sikit lah. Dulu tapi ada juga orang tak isi. Yang lama-lama tu ada juga tak isi penama tu. Okey. Untuk harta alih ni, Amanah Raya Berhad, dia cuma boleh urus tu je. Dia tak boleh urus harta rumah. Tapi kalau begitu tak boleh lah. ada dia punya dia apabila pergi dia adalah dia bawa pegawai dia lah. Kawan saya ada berkuah, boleh urus, cari duit lah, gitulah. Dan Amanah Raya Berhad ni tidak boleh melebihi 500,000. Nilai dia nak urus tu tak boleh lebih 500,000. Duit di bank, kumpul semua sekali tu, duit bank yang berdukungan dah. Kalau barang emas apa tu tak payahlah bagi masuk ke dalam orang tu, jadi banyak pula. Duit di bank, saham, kalau lebih pada 500,000 kena selesai di mahkamah, dalam mahkamah tinggi lah. Tapi untuk harta dan di pusaka kecil, dia kena selesaikan harta tetap, harta ta'lim, rumah ataupun tanah. Sekiranya ada harta ta'lim, dia ada harta ta'lim dan harta ta'lim. Harta alih boleh tumpan. Waktu bicara kuasa tu, boleh tumpan. Contohnya ada kereta ni harta alih. Kereta tak tukar nama, kalau tak ada tanah, kena bawa ke Amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad buat permohonan kereta protos agak, harga RM1,500. Nak bayar Amanah Raya Berhad RM3,000. Itu masalah biasa, kena macam tu lah. Jadi masalah lah kalau duit banyak, tak ada masalah. Tapi kalau lah ada tanah, tak kira lah tanah dalam Perda atau tanah kat luar atau sebelumnya tu, ataupun tanah beli kat luar, ataupun tanah yang daripada pusaka yang dulu-dulu orang tua dulu dah nama kita, apabila dah meninggal, anak tu nak tukar nama kereta tu, dia boleh tumpan. Waktu menyelesaikan tanah tu, masukkan kereta tu, kereta mutu, saya rasa buat macam tu lah. Saya masukkan, tolong orang itu masukkan kereta mutu-mutu buruk yang ada geran tu pun saya masukkan. Tak apa, masukkan, bukan kena bayar pun. Masukkan je untuk guru yang dah menama, dah meninggal tu, masukkan. Bila keluar dia keluar surat kuasa tu, dia boleh bawa surat kuasa tu pergi PJ, tukar nama dia. Bayar RM3 tu, tukar nama tu, tak ada masalah. Jadi itu. Dan yang perkembangan terbaru yang saya terima maklumat daripada kawan-kawan perempuan, pejabat pusaka kecil, di pejabat tanah tu, tak tahu
belum digesekkan lagi oleh Parlimen, akan dinaikkan sehingga 5 juta. 5 juta. Kalau sebelum ni 2 juta je. Atas pada 2 juta tu ke Mahkamah Tinggi. Letih sekian Mahkamah Tinggi. Belum Mahkamah Tinggi ni, Mahkamah Tinggi sipil, bukan Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi ni kita tak boleh pergi, kuat yang boleh pergi. Bukan kita boleh masuk cakap kaki macam tu, tak boleh. Kita kena upah kuat lah. Jadi kena upah kuat lah. Nak selesai keadaan kita tu. Jadi tak boleh. Tengok Tuhan Talib tu, duit, kenderaan, ternakan, barang kemas, pakaian, pinggan mangkuk, perapu, macam-macam lah yang ini, yang berharga lah. Yang berharga tu semuanya harga alih. Tapi harga alih yang kita nak bawa pusaka kecil tadi yang berdaftar. Jadi janganlah pinggan mangkuk pun ditulis dalam orang pusaka kecil tu. Letih perkara pusaka kecil tu nak membilang ni bahawa abang 10 keping, adik 10 sedozing. Buat sendiri je lah. Buat sendiri pinggan mangkuk, ternakan lembu, kerbau, kambing, ayam. Kalau nak bagilah kat rumah. Bagilah kat rumah. Okey. Yang bukan harta pusaka. Kita tengok yang bukan harta pusaka. Benda-benda yang bukan harta pusaka, pertamanya hibah dan wasiat. Hibah dan wasiat. Hibah tu bukan pusaka. Tapi ada hibah ni banyak jenis sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada syarikat-syarikat, ada bukan syarikat lah, ada kawan-kawan kita, dia jual produk hibah, dia tak cerita habis. Karena dia jual takaful hibah, bukan dia jual hibah, dia jual takaful hibah. Dia kata nak nak buat hibah, bayarlah sebulan RM50 sebulan. Itu bukan hibah. Hibah dia ada hibah harta. Hibah biasa lah hibah harta tu. Hibah harta itu ada hibah mutlak. Hibah mutlak, hibah ni paling kurang ada 5 jenis hibah. 5 jenis hibah. Hibah mutlak. Hibah mutlak ni hibah yang biasa tu lah. Hibah mutlak ni sebenarnya hibah yang di segi kata yang biasa kita faham, hibah ni hadiah. Hibah tu hadiah. Hadiah kepada orang yang disayangi. Lepas tu macam kita bagi sedekah tu lah. Kita tak nak ambil tahu dah pasal lepas kita bagi tu. Patutnya macam tu yang berlaku. Tapi yang berlaku, dia orang Jelbu juga ni. Jelbu dah meninggal dah Pakcik tu. Dia hibahkan tanah kepada anak dia. Hibah lah, tukar nama lah. Selepas tukar nama, ayahnya dia tak ambil, tak cara nama ayah. Kita dah dapat ke anak pun tak tahu lah jual kau harga tu. Kadang-kadang mak ayah pun tak nak jadi macam tu. Bagi ke anak harta je. Jadi maka diperkenalkanlah produk-produk hibah lain. Hibah besaran katanya. Hibah besaran. Hibah besaran dia syaratnya macam ni. Aku hibah harta ni kepada anakku. Sekiranya syarat dia, sekiranya aku mati dulu. Sekiranya anak aku mati dulu, harta tersebut kembali kepada aku. Tanah tersebut kembali kepada aku. Itu hibah besaran. Nama dia bagi syarat situ. Jadi tukar nama selepas pada meninggalnya orang tua tadi.
ada hibah beramanah yang dijalankan oleh sekarang ni, hibah amanah di tabung haji dan ASP, amanah saham bumi putra. Betul, dua lagi situ je. Hibah beramanah, akaun tabung haji kita tu, kalau ada 10,000, 20,000, dia ada dua nama, boleh isi dua borang. Satu borang penama ni biasalah, kalau kita meninggal, duit kita tu tak hibah lah. Kalau kita meninggal, duit dalam penama boleh buat keluar untuk bagi secara faraid. Itu. Yang kedua, di tabung haji itu boleh buat hibah beramanah. Hibah beramanah maksudnya kita hibahkan kepada, contohnya kita letak nama isteri kita. Ke hibah, sebab tabung haji itu hibah mutlak beramanah lagi. Dia campur je tu. Apabila kita meninggal, dapat ke isteri duit dalam tabung haji tu. Tapi kalau isteri meninggal, tak dapat kat kita. Duit kita dalam tabung haji, kita isi borang hibah tu, hibah beramanah tu. Dia beramanah ni, apabila ke isteri, apabila isteri meninggal, duit dalam tu akan dapat kepada wahai isteri lah. Wahai isteri termasuk lagi, kita tak dapat semua lah. Kalau ada anak dapat 1/4 je lah. Tak ada anak dapat 1/2. Tentu je lah. Kalau tak ada anak, tak dapat lah. Kalau tak ada anak, dapat lah adik-beradik, ayah, mak, isteri, adik-beradik, isteri. Kalau tak ada anak tu, tak ada anak, kalau ayah ada, tak dapat lah adik-beradiknya. Okey. Jadi begitulah masalahnya. Di tabung haji itu hibah mutlak beramanah. Kita amanahkan tabung haji untuk mengurus duit kita sehingga kita meninggal. Dan hibah ni tak boleh tarik balik. Kalau buat sekali buat, jangan main-main dengan hibah ni. Tak boleh sekali buat, sekali akad sekarang ni dia kata dipersetujui bahawa kalau tanda tangan tu akad secara kinayah, akad secara majazi, akad secara kinayah. Macam apa? Cerai kinayah tu lah, cerai secara kinayah. Okey. Tanda tangan, persetujuan, itu dah kira secara akad. Itu di tabung haji. Jadi berhati-hati, sebab hibah tak boleh tarik balik. Tapi kalau hibah yang disetujui boleh tarik balik hanya kepada anak-anak sahaja, sesuai dengan hadis Rasulullah. Anak dan ke bawah lah, anak, cucu, cicit boleh kita tarik balik lagi. Selain daripada tu tak boleh. Pada isteri, pada ke atas tak boleh juga. Pada mak tak boleh, pada ayah tak boleh. Ke anak yang boleh, ke bawah saja. Yang hibah dan wasiat. Wasiat timbul bermasalah juga. Mak tadilah mak pesan, kalau mak meninggal ni, mak wasiat suruh bagi sama rata lah harta mak ni. Tak boleh terima, tak jadi. Sebabnya apa?